Yang ketiga, ilmu yang jitu, ilmu yang mampan. Daripada ilmu yang jitu dan mampan akan menambahkan keyakinan. Nak bagi ilmu jitu, nak bagi ilmu mampan, hujah kena kuat, dalil kena kuat, pembuktian pun kena kuat. Apa sebab kamu kata macam ni? Sebab dia, aku rasa-rasa lah, memang macam ni lah. Kuat ke tak? Tak kuat. Kenapa kamu rasa kuat macam ni? Pakcik aku cerita lagu ni. Dua orang pakcik aku memang cerita lagu ni. Tak kuat. Dalil yang kuat yang kita sebut tadi, perkataan Allah. Siapa yang boleh tolak perkataan Allah? Siapa yang boleh tolak perkataan Nabi? Bahkan kalau kita nak mengemukakan bukti selain duanya, kita kena mengemukakan bukti-bukti yang jelas. Fakta-fakta yang benar. Benda-benda yang dapat dibuktikan realiti, fakta dan hakikatnya. Untuk membuktikan kebenaran tersebut. Baik, bila kita dah memahami ketiga-tiga konteks ini, saya akan cuba bawa tuan-tuan ke satu benda yang di luar kotak kita. Saya tak ada kotak, Ustaz. Kotak pemikiran. Baik. Pernahkah anda mendengar seorang penulis yang bernama Michael Hart? Pernah dengar tak? Michael Hart. Bukan Bret Hart. Bret Hart tu WWE. Michael Hart ialah penulis buku 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Daripada aksara A sampai aksara Z. Ada 100 tokoh, macam-macam dalam tu. Yang dia ceritakan biografi seorang tokoh, seorang figure, seorang personality yang terkenal. Yang nama mereka disanjungi, melonjak naik di mata masyarakat dan mata dunia. Bahkan sebahagian daripada karya-karya mereka masih berterusan sampai ke hari ini. Di antara sekalian banyaknya, 100 tadi yang menempati tangga paling atas, rating dan ranking yang paling tinggi ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada iklan sekejap. Ni saya nak umumkan kutipan derma untuk dana pembangunan dan dakwah Masjid Ar-Ridwan Hulu Kelang. Kutipan ini akan dilakukan oleh anak-anak tahfiz. Lepas ni kalau ada anak-anak tahfiz, mari sama ada bawa. Ni bawa dah. Oh cepat. Tak ada habis umum lagi keluar dah. Okey, alhamdulillah. Jadi bagi mereka yang ada rezeki yang dilebihkan oleh Allah, ikhlas, 5 kupang pun ikhlas, ringgit pun ikhlas, berapa ringgit pun ikhlas seadanya, tanpa paksaan, tanpa kerahan. Jadi satu lagi ialah ada orang bagi sumbangan makanan, jumlahnya lebih kurang 700 bungkus. Jadi janganlah balik terus lagi ya. Kalau nasib anda baik, dapat cabutan bertuah, nasi bungkus 1. Jangan ambil lebih ya, ramai ni. Okey, terima kasih. Okey, berkenaan dengan buku Michael Hart. Dalam tu kalau kita memperhatikan antara tokoh-tokoh, figure-figure dan personality yang terisi di dalam setiap muka surat buku, pasti kita akan membuat rumusan sekurang-kurangnya dia terbahagi kepada 2 komponen. Apa 2 komponen penting tersebut? Yang pertama ialah dipaparkan karya-karya berbentuk kepribadian, hasil daripada pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan, idea-idea, ideologi-ideologi daripada pemikiran mereka. Dan kalau kita melihat benda ni dapat kita hubung kaitkan dengan beberapa konteks. Pertama, ada individu-individu ini terkait dengan konteks keagamaan.
ada individu-individu ini terkait dengan konteks falsafah-falsafah tertentu. Ada yang terkait dengan konteks teori-teori sains. Ada yang terkait dengan konteks teori-teori sosial. Ada yang terkait dengan konteks kebudayaan, kesusastraan, dan kesenian. Itu sebagai contoh. Bila kita lihat gagasan dan pemikiran yang dibawa oleh individu-individu yang terdapat di dalam buku Michael Hart ini, kita ambil konteks yang pertama sebagai contoh sudut keagamaan. Dalamnya ada nama-nama besar seperti Gautama Buddha, keagamaan. Konghucu, keagamaan. Lao Tzu, keagamaan. Zoroaster atau Zarathustra, keagamaan. Ada Guru Nanak yang terkait dengan agama Sikh, keagamaan. Baik, bila kita tengok konteks yang kedua, falsafah-falsafah tertentu. Adanya nama-nama seperti 3 tokoh utama falsafah Yunani, Greek. Ada Aristotle, ada Plato, ada Socrates dan ahli-ahli falsafah yang lain. Ada yang terkait dengan teori-teori sains seperti Sir Isaac Newton, seperti Albert Einstein. Siapa lagi yang terkenal dengan teori-teori sainsnya? Banyak lagi tokoh-tokoh. Ada teori-teori sosial. Ada Lenin, ada Stalin, ada Adolf Hitler, adanya John Locke, dan adanya tokoh-tokoh reformasi seperti John Calvin dan nama-nama yang lain. Tak kurang juga yang terkait dengan kesenian, kesusastraan, payah nak sebutnya. Ludwig van Beethoven, terkenal. Lepas tu, nama-nama tokoh seni yang ada pada Ninja Turtle. Raphael, Ninja Turtle. Donatello, Ninja Turtle. Michelangelo, Ninja Turtle. Leonardo da Vinci, Ninja Turtle. Dan nama-nama tokoh ahli muzik yang lain. Adanya tokoh sains yang hebat seperti Edwin Hubble dan sebagainya. Bila kita lihat benda-benda tadi, sebenarnya apa yang mengarah pemikiran mereka? Pemikiran mereka sebenarnya disasarkan kepada unsur-unsur kecenderungan, kemuyulan dan minat mereka sehingga diletakkan dalam konteks-konteks yang saya sebutkan tadi. Bila sebut saja Gautama Buddha, otak kita hanya mengarah kepada konteks agama, dia tak pi teori sains pun. Dia tak pi seni dan budaya pun. Bila kita sebut Sir Isaac Newton, dia tak pi ke agama, dia tak pi ke seni, dia pi kepada teori sains. Bila kita sebut Mozart, bila kita sebut Beethoven, dia tak pi agama, dia tak pi falsafah, dia pi seni dan budaya. Jadi mereka melahirkan gagasan mereka dan mereka dikenali oleh dunia sehinggalah beberapa rentang masa yang lama selepas kematian, orang ingat, orang kenang. Tapi sudut yang kedua, mereka bukan dikenali dengan gagasan idea pemikiran, tetapi lebih kepada pembentukan disiplin fizikal. Mereka mungkin adalah tokoh-tokoh dan genre-genre perang yang besar. Tokoh-tokoh yang melibatkan perluasan tanah-tanah jajahan, wilayah dan kekuasaan. Mereka mungkin tokoh dari kalangan raja-raja dan pemerintah sebuah ketamadunan yang besar dan hebat. Seperti siapa? Contohnya seperti keluarga Ilkhanate. Siapa keluarga Ilkhanate? Keluarga Khan, Kublai Khan, Genghis Khan dan Khan-Khan yang lain. Adanya Alexander the Great, adanya Cyrus Agung, adanya Napoleon Bonaparte, adanya Adolf Hitler, adanya Benito Mussolini, adanya Stalin, adanya tu, adanya ni. Ni tokoh-tokoh yang lebih terarah kepada bentuk fizikal berlebihan daripada idea dan gagasan mereka. Walaupun kita tidak pernah menyangkal
di sisi mereka juga ada idea-idea dan gagasan serta ideologi yang mereka bawa, tapi penampakan kelebihan itu terarah kepada sudut yang disebutkan tadi. Tapi kalau kita mengembalikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diletakkan pada rating dan ranking yang teratas, dua-dua komponen tersebut sudah bersemadi dalam diri Rasulullah. Rasulullah juga ada gagasan. Rasulullah juga ada idea-idea. Rasulullah juga ada pemikiran-pemikiran yang tak pernah lapuk dik panas. Tak pernah lapuk dik hujan. Tak pernah lekang dik panas. Aduh, apa boleh tertukar ni? Itu hebatnya Nabi. Bahkan dari sudut kemiliteran, dari sudut peperangan, dari sudut Nabi ni cuba untuk mendakwahkan Islam dalam konteks yang lebih besar dan lebih luas. Nabi mempunyai kesanggupan dan kelebihan dari sudut itu. Bahkan lebih jauh sebenarnya di mana kehebatan sebenar Nabi berbanding dua komponen ini. Kehebatan sebenar Rasulullah berbanding dua komponen ini kerana berjaya melahirkan sebanyak-banyak dan sebesar-besar tokoh yang meneruskan warisan dan legasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hari ini kita tengok Albert Einstein, tapi nak melahirkan Einstein kedua, ketiga dan keempat memang sukar. Kita tengok Adolf Hitler, tapi nak melahirkan Hitler kedua, ketiga dan keempat memang payah. Kita tengok Mao Zedong, nak melahirkan Mao Zedong yang kedua, ketiga, keempat memang payah. Kadang-kadang idea pemikirannya berterusan, tetapi konteks kelayakan dan kredibiliti serta prioriti yang ada pada sosok tubuh tadi sukar untuk dijejaki pada zaman-zaman keseterusnya. Tetapi berbeza dengan Rasulullah. Beliau tahu beliau akan meninggalkan dunia ini. Beliau akan diwafatkan oleh Allah. Tetapi warisan dan legasi, kemegahan dan kehebatan ini akan diteruskan oleh peneraju seterusnya. Sahabat-sahabat besar yang disebut sebagai Khalifah Ar-Rashidin yang berlangsung hampir 40 tahun. 2 tahun pada zaman Abu Bakar, 10 tahun pada zaman Umar, 12 tahun pada zaman Osman dan 6 tahun pada zaman Ali, menggenapi 40 tahun pemerintahan Khilafah Ar-Rashidah. Bahkan ia berakhir tidak diteruskan dari satu dinasti ke satu dinasti, ketamadunan ke satu ketamadunan, kerajaan demi satu kerajaan. Daripada Umayyah, daripada Abbasiyah, daripada Andalusia, daripada Saljuk, daripada Kesultanan Delhi, daripada Aurangzeb India dan seterusnya sampai ke kerajaan Turki Osmaniyah. Bahkan hari ini walaupun Osmaniyah dah jatuh, kerajaan-kerajaan Islam masih tetap ada dan kukuh atas nama negara-negara tertentu, wilayah-wilayah tertentu, daerah-daerah tertentu. Ini yang Nabi tinggal.